Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu untuk menjawab soalan isometri. Okey, soalan yang favorite bagi mereka-mereka yang boleh berimajinasi. Tapi soalan yang begitu disia-siakan bagi mereka yang langsung tidak boleh berimajinasi. Okey, kalau kamu lihat sebelum ini, cikgu telah memperkenalkan teknik untuk mereka yang mahir, yang sederhana dengan melukiskan lakaran objek terlebih dahulu. So, kali ini cikgu akan memperkenalkan teknik untuk mereka yang lemah, supaya sekurang-kurangnya mereka boleh mencuri 10, separuh daripada markah, iaitu 20 markah tu. Okay. So, langkah yang pertama sebelum itu, kita kena faham betul-betul, dalam konsep isometri, kamu kena faham dimensi-dimensi yang terlibat pada setiap pandangan. Pandangan atas, hadapan dan sisi. Pandangan atas kita ada dimensi dalam, lebar. Pandangan hadapan kita ada tinggi dan lebar. Pada pandangan sisi kita ada dalam dan tinggi. Di atas garisan pandangan sisi kita ada garisan 45 darjah. Ini konsep yang perlu ada dalam fikiran kamu. Okey. Kalau kamu tak faham, conteng siap-siap. Buat nota kecil-kecil siap-siap. Okey. Kemudian telanlah kalau tak ingat juga. Okey. Langkah yang pertama. Okey. Kaedah yang cikgu perkenalkan ini akan lambat sedikit tetapi sesuai untuk mereka yang langsung tidak boleh berimajinasi. Ingat, jangan tinggalkan soalan ini kosong tidak berjawab. Okey. Okey, langkah yang pertama macam biasalah. Kita akan lukiskan paksi isometri. Ini adalah soalan percubaan SPM Negeri Pahang 2012. Okey. Okay, kita akan lukiskan paksi dahulu. Okey. Okey, kemudian kita akan lukiskan paksi tegak. Dan kita akan lukiskan paksi condong. Okey. Diikuti dengan, kalau kita lihat, berapakah lebar dia? Ini adalah lebar. Okey, ini adalah dalam. Yang ini adalah lebar. Yang ini adalah tinggi. So, dalam lebar maksimum dia adalah, tapi sebelum itu kita kena gunakan kaedah tapak tangan. Okey, kita letakkan tapak tangan kita mengadah dimensi dalam, tapak tangan kiri mengadah dimensi lebar. Kita pindahkan. Okey, kita pindahkan pada paksi kita. Kiri mewakili lebar, kanan mewakili dalam. So, ini adalah lebar. Yang ini adalah dalam. Okey, dan yang tengah-tengah tu adalah tinggi. Jadi, berapakah lebar dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi, kita ukur sebanyak 8. Okey, tandakan. Dan tinggi dalam dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Tandakan. Dan tinggi dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ukur sebanyak 10. Dan tandakan. Kemudian kita lengkapkan kotak asas dia.
Okey, itu adalah kotak asas untuk lukisan isometri kita. Okey, untuk kaedah cikgu ini, kaedah untuk pelajar yang lemah ini, lebih dahulu kita kena lukiskan garisan 45 darjah. Okey, garisan 45 darjah akan berada di sini. Pastikan betul kedudukannya, kalau salah, salah lukisan kamu nanti. Okey. Okey, kemudian kita kena labelkan, okey, pandangan hadapan dia. Ini adalah lebar. Okey, lebar. Jadi kita mulakan dari sebelah kiri ke kanan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, itu adalah dimensi untuk lebar. Tinggi di sebelah sini, ini adalah tinggi. Jadi kita mulakan daripada bawah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itu adalah dimensi untuk ukuran untuk tinggi. Sementara dalam pula, kita ambil yang sebelah sini pada pandangan sisi. Ini adalah dalam. Okey. Ini adalah dimensi dalam. Jadi kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Okay, langkah yang pertama, langkah seterusnya ialah kita akan mulakan pada pandangan sisi. Harus diingat kaedah ni tidak boleh digunakan jika ada diberi dua pandangan sahaja. Pada ketika itu, kamu terpaksa bergantung harap sepenuhnya kepada imajinasi. Okay. So, dalam kes yang ini, jika ada ketiga-tiga pandangan diberi, boleh gunakan kaedah ini. Kaedah yang kita namakan sebagai hukum 3D. Hukum 3D maksudnya, setiap titik perlu berada pada setiap pandangan. Okey. Dan setiap titik perlu wujud pada setiap pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey. Jika tidak wujud pada salah satu pandangan, titik tersebut dikira tidak wujud dan tak perlu cari. Okey. So ini hukum yang cikgu perkenalkan untuk mengatasi masalah mereka yang tak boleh melukis lukisan isometri. Okey, kita patah balik semula kepada soalan. Okey. Langkah yang seterusnya ialah kita labelkan. Kita mula pada bawah, pada pandangan sisi. Ini sebagai titik A katakan, bucu ni. Okey. Kita lihat, adakah A ni wujud pada pandangan atas? Kita ujung ke atas, ada tak bucu sini? Ada. Okey. Turun balik ke bawah ke pandangan hadapan, ada tidak bucu? Ada. Jadi maksud di sini A di sini wujud, iaitu A0. Katakan kita namakan sebagai A1 katakan. A1 ni wujud. Sini A1, sini A1, sini juga A1. Maksudnya A1 wujud pada ketiga-tiga pandangan. Hadapan sisi ada, pandangan hadapan pun ada, pandangan atas pun ada. Okey, jadi seterusnya kita kenal pasti apakah koordinat titik A1 ni. Okey. Kalau ini adalah A1, ini adalah tinggi, ini lebar dan ini adalah dalam. Okey, berapakah koordinat A1? Berapa tinggi dia? Antara 0 hingga 10. Berapa tinggi dia? Ialah 0. Berapa lebar dia? Antara 0 hingga 8. Lebar dia ialah 0. Berapa dalam dia? Antara 0 hingga 8. A1 ialah 0. Jadi tak perlu cari. 0, 0, 0. Koordinatnya adalah di sini. So, ini adalah A1. Okey. Teruskan lagi. Ada tak wujud kemungkinan A yang lain? Oh, kita unjurkan ke atas. A1 ada. A2 ada tidak? Unjurkan ke bawah. 0. Tidak ada sebarang bucu. Okey, maksudnya tidak ada di sini. Tidak wujud titik A. Okey, kita pergi lagi A. Ada lagi tak? Oh, ada bucu di ujung ni. Unjuk ke bawah. Oh, ada juga bucu di bawah ni. Jadi, A2 wujud. Kalau ini sebagai A1, A2, A2. Dan di sini juga adalah A2. Okey. Jadi, kita ulang balik langkah yang sama.
Berapakah koordinat A2? Berapa tinggi dia? Antara 0 hingga 10, tinggi dia ialah 0. Berapa lebar A2? Dari 0 hingga 8, lebar dia ialah 8. Berapa dalam A2 antara 0 hingga 8, dalam dia ialah 0. Jadi koordinat dia 0, 8, 0. 0 tinggi. Okey. Dalam pun 0. Tak payah gerak dah. Kalau sini 0, sini 8, dalam ni 0. Okey. Berapa lebar dia? Lebar dia ialah 8 di hujung sana. Ini adalah 8. So itu adalah A2. Okey, untuk jelas lagi, ini 0. Pergi ke sana, dia bergerak sebanyak 8. Kalau sini 0, dia gerak sana sebanyak 8. Ini sini 0, dia gerak sana sebanyak 8. Sini 0, tinggi, naik ke atas sebanyak, paling tinggi berapa? 10. Okey. Okay, teruskan lagi. Maksudnya kita lihat pada sini, A1 dengan A2 bersambung. A1 dengan A2 bersambung pada pandangan atas. A1 dengan A2 berkongsi titik yang sama pada pandangan sisi. Jadi kita boleh sambungkan A1 ke A2. Kita gelapkan garisan tersebut. Dapatlah satu markah secara teorinya. Okey, kan ada satu garisan telah pun dilukis. Teruskan lagi. Dah selesai dah. Dah tak ada titik lah untuk A. Teruskan lagi sampai bucu ni. Labelkan sebagai B pula. Okey, ulang langkah yang sama. Kita unjurkan B ke pandangan atas. Unjurkan, macam wujud B kat sini. Adakah B kat sini ada wujud? Kita unjurkan ke bawah pula. Ada B dekat sini. Okey, jadi maksudnya tadi kita padamkan. A dah selesai dah. Kita lupakan pasal A tu. Okey, B. B1. Jadi, ni B1. Okey. Berapakah, kita ulang balik langkah yang sama. Berapakah tinggi, berapakah lebar, berapakah dalam bagi B1. Okey. Berapa tinggi B? Antara 0 hingga 10. B adalah di bawah sekali, 0. Okay. Berapa lebar B? Antara 0 hingga 8. 0. Berapa dalam B? Antara 0 hingga 8. B adalah 8. Jadi 008. Bukan 007. 008. 0 tinggi, 0 lebar, 8 dalamnya. Jadi ini adalah titik B. Kita lihat pada pandangan A1 dengan B1 bersambung, A1 dengan B1 berkongsi titik yang sama, A1 di sini, B1 bersambung. Jadi kita sambungkan A1 ke B1. Okey. Dan kalau kita unjurkan lagi, teruskan lagi B, B1, macam ada B1 lagi kat sini. Okey, kita labelkan sebagai B2 kot. Wujud ke tidak B2 ni? Kita tengok pada pandangan bawah pula, pandangan hadapan. Ada juga bucu kat sini. Maksudnya B2 ni memang wujud. Perlu cari ke tidak perlu cari? Okay, di sini kita perlu menggunakan justifikasi. Okay, butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Jadi B2 ni, kemungkinan B2 ni akan berada di belakang sana. Jadi dia tak nampak. Jadi tak perlu buat. Nak buat-buatlah. Kalau tak buat, kalau kamu dah pandai sedikit, B2 ni tak perlu buat. Sebab apa? Dia terlindung di bahagian belakang. Okay, teruskan lagi. C. Okey, titik C. Unjurkan ke atas. Yang lain tu padam dululah. Yang lain tu dah selesai. Dia akan libatkan banyak contengan pada lukisan ortografik yang diberi ni. Okey, C. Unjurkan ke atas. Ada wujud macam C1 kat situ. Okey, di sini. Betul atau tidak? Kita unjurkan ke bawah. Ya, ada wujud C1 di sini. Okey, ada wujud C1 di sini. Okey, jadi ulang langkah yang sama. Padam balik. Berapa tinggi C1? Cos 1, 2. Berapa lebar C1? Antara 0 hingga 8. 0. Berapa dalam C1? Antara 0 hingga 8 pun 0. Jadi 200 koordinat dia. Jadi tinggi sahaja yang ada. Tingginya ialah 2 bersamaan dengan 2 cm bersamaan dengan 20 mm.
So itu adalah C1. Teruskan lagi. C1 tunjuk lagi macam ada titik kat sini. C2. Ada atau tidak? Ada atau tak ada? Kita unjukkan ke bawah. Ada C2 kat sini. Okey, tunjukkan ada bucuk kat situ. Jadi C2 ada. Jadi kita carilah. Apakah koordinat C2? Kita padam balik. Tinggi masih sama. Okey, C2. Tinggi masih sama. Lebar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebar dia 6. Dalam dia antara 0 hingga 8, dalam dia masih kosong. Jadi tinggi ada 2. Lebar ke sana sebanyak 6. Jadi kita kena lukis dahulu. Dan kita ukurkan sebanyak 6. So, itu adalah kedudukan C2. Kita lihat pada lukisan pandangan yang diberi, C1 dengan C2 bersambung, C1 dengan C2 bersambung, C1 dan C2 bertindih, berkongsi titik yang sama pada pandangan sisi. Jadi kita sambungkan C1 ke C2. Nampak tak? Sehingga setakat ini, tidak ada imajinasi yang perlu kamu buat. Apa yang penting, ikut sahaja langkah. Umpama kita bawa kereta, nak ambil lesen mandu, ikut sahaja langkah tersebut. Jangan lompat atau skip. Bila skip, tak dapat lesen mandu. Sama juga dalam ni, kalau kamu skip langkah tersebut, kamu tak dapat menjawab soalan dengan baik. Tak dapatlah A dalam lukisan ni. Okay. Teruskan lagi. C3. Ada tidak wujud C3? Okey, ada C3 di belakang tu. Jadi kita mencari. Okey, C3 apa koordinat dia? Padam balik. Tinggi masih sama 2. Lebar dia dah maksimum 8. Dalam dia masih lagi kosong. Jadi tinggi 2, lebar dia 8 sampai ke hujung sana. Okey, jadi ukur 8 kita akan dapat sini C3. Jadi lihat pada ketiga-tiga pandangan, C2 dengan C3 bersambung, C2 dengan C3 bersambung, C2 dengan C3 berkongsi titik yang sama. Jadi kita sambungkan C2 ke C3. Kita juga lihat di sini C3 dan A2 bersambung, C3 dengan A bersambung. Sini C3 dengan A berkongsi titik yang sama. C3 dengan A2 pun bersambung pada pandangan hadapan. Jadi kita sambungkan. Gelapkan. Jangan tak gelapkan. Okey, teruskan lagi. Dah habis dah C, dah tak ada dah. Teruskan pada titik D pula. Okey, yang tadi kita boleh padam. Supaya kamu tak keliru. Okey. Titik D, kita unjukkan D pada pandangan atas, seolah-olah ada wujud D1 dekat sini. Betul ke tidak? Kita unjukkan ke bawah, ya, ada D1 di sini. Okey, jadi ulang balik langkah yang sama. Apakah koordinat D1? Okey, D1 koordinat dia D, tinggi dia masih lagi 2, sama dengan C. Lebar dia antara 0 hingga 8, lebar D1 ialah 0. Dalam dia 1, 2, 3, 4, ada 4. 204. Okey, 204. Jadi tinggi masih sama 2, lebar 0, tak payah gerak dah. Lebar dia di sini juga 0. Okey, dan dalam dia adalah 4. Jadi kita tunjukkan ke sebelah sana sebanyak 4. Okey, kita akan dapat titik D. Okey, D1 di situ.
Kita lihat pada ketiga-tiga pandangan, D1 dengan C1 berkongsi titik yang sama, D1 dengan C1 berkongsi titik yang sama, D1 dengan C bersambung. Jadi kita sambungkan D1 ke C1. Lihat lagi D1, jelas di sini. D1 dengan titik ni bersambung, itu C2. Di sini pun bersambung, di sini pun bersambung. Jadi kita sambungkan D1 ke C2. Okey. Lihat lagi, D1 di sini bersambung dengan A1, di sini bersambung D1 bersambung dengan A1, di sini memang jelaslah D1 bersambung dengan A1. Jadi kita sambungkan D1 pergi ke A1. Harus diingat jika salah satu pandangan tidak bersambung, jangan kita sambungkan. Dia mesti ketiga-tiga pandangan bersambung baru kita sambungkan. Dan kita lihat C2 yang kita terlepas pandang tadi. C2 di sini bersambung dengan A1. C2 sini nampak jelas bersambung dengan A1. C sini bersambung dengan A1. Jadi kita sambungkan C2 ke A1. Nah, di sinilah kita akan nampak kelemahan teknik ini, di mana dia tidak dapat membezakan satah berpermukaan oblik. Sebenarnya C2, C1, C1 ke D1 ni tidak wujud. Sebab apa? Dia adalah satah yang telah dipotong di bucunya, membentuk satah permukaan oblik. Tapi kalau kamu tak dapat bayangkan, tak apalah. Tapi bagi mereka yang faham, mereka akan padamkan yang ini. Nampak? Barulah kita akan nampak satah berpermukaan oblik. Berapa markah kita dapat dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dah. Nampak? Ada harapan untuk kamu dapat 10 daripada 20 markah. Okey, seterusnya. Ada lagi tak wujud kemungkinan titik D? Tak ada. Ini bukan, ini pun bukan. Tak ada. Teruskan, titik E. Okey, E kita unjukkan ke atas. Ada tak wujud E? Ada. Situ. Okey. Pada pandangan hadapan, kita unjuk balik ke bawah pun ada. Jadi E1 ada. Okey. Unjukkan lagi E. Oh, ada tak E2? Unjuk ke bawah tengok ada. Oh, ada E2 kat sini. Okey, ini adalah E2. Okey. Kita unjukkan lagi. Oh, ada macam E3 lah kat sini. Unjuk ke bawah, ada juga E3. Okey. Jadi E ni ada 3 titik kita perlu cari. Okay, kita mulakan dengan E1. Okey. Okey, E1. Okey, berapa tinggi E1? 1, 2. 2. Berapa lebar E1? Antara 0 hingga 8? 0. Berapa dalam E1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2, 0, 6. Tinggi 2, lebar 0. Tak payah gerak dah. Ke sana dalam ni sebanyak 6. Jadi kita ukur sebanyak 6. Okey. So, di situlah dia E1. Okey, kita lihat pada ketiga-tiga pandangan. E1 dengan D1 bersambung, E1 dengan D1 berkongsi yang sama, E dengan D bersambung. Jadi kita sambungkan E1 dan D1. Okey, kita teruskan lagi. E dengan B tak bersambung. Kita lihat E dengan B tak bersambung kat sini. Jangan sambungkan pula E ke B. Okey. Teruskan lagi E2. Tinggi masih sama. Koordinat dia padam balik. Okey, E2 tinggi masih sama 2. Lebar dia ada lebar dia 1 2 3 4 5 6. 6. Dalam dia 1 2 3 4 5 6, masih lagi 6. 2 6 6. Tinggi 2. Okey, dalam dia 6 sampai sini tadi. Dan lebar dia ke sebelah sana sebanyak 6. Jadi kita unjukkan ke sebelah sana. Kita ukur sebanyak 6. Okey, kita akan dapat E2. Lihat E1 dengan E2 bersambung, E1 dengan E2 bersambung, E1 dengan E2 bertindih titik yang sama, kita sambungkan.
Okey. E2 bersambung tak dengan C? Di sini E2 tak bersambung dengan A. Tak bersambung kan? E tak bersambung. E dengan D sahaja bersambung. E dengan D bersambung. Tak bersambung. Okey, E2 dengan D tidak bersambung. So jangan disambungkan. Teruskan lagi E3. E3, okey, E3 tinggi sama, lebar dia dah jadi 8. Dalam dia masih lagi 6, lebar dia 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita panjangkan ke sana, kita ukur sebanyak 8. Okey. So ini adalah dia titik E3. Okey. E1 dengan E3 dengan E2 bersambung, E3 dengan E2 bersambung, E sini bertindih titik yang sama, jadi kita sambungkan. Ada lagi ya? E3 dengan C bersambung. Okey. Di sini E dengan C tak bersambung. E3 dengan C. E3 dengan C. C kat mana? E sambung di sini E dengan C. Sambung. Jadi E3 bersambung tak dengan C2? C2 kat mana? C ni C1, ni C2. Dia tak bersambung dengan C2, tapi dia bersambung dengan C3. Okey, di sini E3 dengan C berkongsi titik yang sama. Di sini E dengan C bersambung. Jadi kita sambungkan E3 pergi ke C. Apa kita sambung dulu. Betul tak betul lain cerita. Ini untuk mereka yang tak faham. Okey. Asalnya satah dia macam ni lah. Bila kita gabung-gabungkan, dia akan jadi membentukkan satu satah oblik atau isometri yang lengkap. Okay. Kemudian teruskan lagi. E dah ada. Tak ada apa. F. Okey, F. Unjurkan F ke paling atas. Padam dulu yang ni. Nanti keliru. Bila banyak sangat contengan, kita keliru. Mungkin kamu tak keliru lah. Tapi cikgu yang nak menerangkan pada kamu, mungkin cikgu juga akan keliru. Okey, F kita unjurkan ke paling atas. Macam wujud F1 ni. Kita lihat, ada tak F1? Ada di sini, F1. Okey, unjuk lagi. Ada titik tengah. Okey, ini adalah garisan. Simbol untuk garisan tengah. Okey, ada. F2. F2 adalah titik pusat bulatan di sini. F2. Okey. Kemudian kita unjuk lagi F ni. Ada lagi rupanya kat sini. F3. Ada F3 di sini. Dan kita unjuk lagi. Ada lagi satu di sini. F4. Banyak titik F ni. Sampai 4 isteri dia. 4 F4. Okey, kita mulakan. F tinggi dia berapa? 1 2 3 4 5 6. Okey. Tulis di sini. Okey. F1 tinggi dia 6. Okey. Lebar dia berapa? F1 antara 0 hingga 8. Lebar dia adalah 0. F1 antara dalam dia berapa? 1 2 3 4 5 6. Dalam dia adalah 6. Jadi tinggi dia 6. Ukur tinggi dahulu. Okey, kita tandakan pada paksi tinggi. Okey, begitu. Kemudian lebar dia 0. Ke sana 0. Lebar ke sana 0. Tak payah ukur. Dalam dia 6. Dalam dia ada 6. Jadi kita buat dahulu ke sebelah sana. Okey. Dan kita ukur sebanyak 6. Tandakan. So itulah kedudukan F1. Kita lihat F1 bersambung tak dengan E1?
Ya. Ya. Sini F bersambung dengan E. F dengan E1 bersambung. Sini F1 dengan E1 berkongsi titik yang sama. Jadi kita sambungkan F1 ke E1. F dengan D tak bersambung, jangan sambungkan. F dengan C macam bersambung. F dengan C macam bersambung. Kita lihat kat sini. Ni F, yang ni C. Sambung. Yang ini F, yang ini pun C. Bersambung. F dengan C bersambung. Sini pun bersambung. Jadi kita sambungkan F pergi ke C. Mana C1 tadi? C1. Tu C1. Tapi C1 tadi awal-awal kita dah beritahu C1 ni tak wujud. Sebab apa? Ini satah permukaan objek. Jadi tak perlulah sambungkan. Tapi andai kata kamu tak dapat lagi membayangkan bahawa ini adalah satah permukaan objek, mana C1 tu tak wujud, kamu tak bayangkan lagi, tak boleh bayangkan, kamu buat je. Kamu sambungkan F1, sambunglah. InsyaAllah polis tak tangkap punya. InsyaAllah pemeriksa tak potong punya. Sebab apa? Dia akan kira mana mad garisan yang kena. Kalau kamu sambung je lah. Tapi lebih elok, lebih selamat jika kamu dapat membayangkan di manakah titik yang sepatutnya tidak wujud. Kerana inilah kelemahan teknik ni. Di mana dia tidak dapat membezakan sama ada satah tu satah permukaan objek atau tidak. Kes ini F1 dengan C1 tak wujud. Sebab apa? C1 memang tidak wujud. Kenapa C1 tidak wujud? Kerana ini adalah satah permukaan objek. Teruskan lagi. F2. F2 adalah titik pusat. Okey, tinggi masih sama. Lebar dia F2. Berapa lebar dia? Ini lebar dia. Okey, 1, 2, 3, 4. Lebar dia 4. Okey, lebar dia 4. Dalam dia masih 6. Jadi, dia ada lebar. Tinggi 6. Dalam dia 6. Lebar ke sana sebanyak 4. Jadi, kita ukur sebanyak 4. Dan kita akan dapat itu adalah titik F2. Kita lihat pada sini F1 dengan F2 bersambung, F2 dengan F1 bersambung, F dengan F titik berkongsi titik yang sama, sambungkan. Okey. Ingat, harus diingat F2 ini adalah pusat bagi separuh bulatan. Okey. Jadi kita boleh lukiskan siap-siap. Okey. F2 ni, F1 ni adalah pusat separuh bulatan. Nanti kita akan buat kemudian. Kemudian F3. F3 tinggi masih sama. F tinggi dia 6. Lebar dia berubah. Lebar dia tambah lagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebar dia jadi 6. Dalam masih sama 6. Jadi 6, 6, 6. 3 kali 6. Okey. Tinggi 6. Dalam 6. Lebar tambah lagi 2. 6. Okey. So, ini adalah F3. Okey. Lihat pada ketiga-tiga pandangan. F3, F2 bersambung, F3, F2 bersambung. F kongsi titik yang sama. Sambungkan. Gelapkan. Dan yang terakhir sekali, F4. F4 di belakang, di hujung sekali. Dalam dia 8. Lebar dia 8. 6, 8, 6. Okey. Jadi ini yang paling maksimum lah. Ujung sekali. Okey. So itu adalah F8. F4. F3 dan F4 sambungkan. F3 dan F4 kita gelapkan. Okey. Kalau kita lihat di sini F4 macam bersambung dengan C ni. FC bersambung, sini pun bersambung. Di sini pun dengan sini pun bersambung. Jadi kita sambungkan F4 pergi ke C3 ke C2. Di sini kita hati-hati.
sini C3, C2 kat sini. Jadi kita sambungkan F4 ke C3. Nampak? Kita dah dapat ada satah permukaan condong di situ. F3, kita lupa terlepas pandang tadi. F3 bersambung dengan ni C2, betul ke? F dengan C, F3 dengan C3, F3 dengan C3. C2, sorry. Sambungkan F3 pergi ke C2. Nampak? F dengan C bersambung. C yang mana? Lihat kat sini. F yang mana? C yang mana? F3, C2. F3, C2. F3, C2. Ni tadi cikgu dah padamkan tadi. Ni sebenarnya jadi C2 ni. Okey. Nampak? Dan sekali lagi dia memerlukan kepekaan kamu. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Mana yang terlindung? Ni. Nampak ni? Jangan dilukiskan. Padamlah. Ini lagi satu kelemahan teknik ni, di mana dia tidak membezakan butiran terlindung ke tak terlindung. Ia bergantung kepada justifikasi kamu. Kamu faham ke tidak? Okey. Okey, itu dah selesai dah. F tak ada masalah lah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak melukis bulatan. Kita tahu F2 adalah pusat bulatan yang ni. Jarinya F1 ke F2, F2 ke F4. Jadi kita kena lukiskan kotak dahulu. Untuk melukis bulatan dalam isometri biasanya berbentuk elips. Jadi lukiskan kotak dahulu. Berapa tinggi kotak dia? 1, 2, 3, 4. Betul ke? Ini 4. Ukur dahulu. Okey, betul. 4. Okey. Kita unjurkan ni ke sana pula. Okey. Dan F1 ni kita unjurkan tegak ke atas untuk dapatkan kotak dia. Begitu juga dengan F2. Nampak? Jadi kita akan melukis separuh bulatan. Satu bulatan penuh ada 4 sukuan. Kalau separuh bulatan ada tinggal 2 sukuan. Jadi dalam kes yang ini F2 adalah titik pusat secara teorinya. Okey? Tetapi kita tidak berminat dengan titik pusat kerana kalau kita gunakan titik pusat kita tak boleh lukis. Jadi kita gunakan kaedah 4 pusat di mana kita ada pusat-pusat yang lain sebagai titik tengah. Okey, satu di sini. Mana? Satu, 2, 3. Yang keempat tu di bawah tu lah. Itu nama kaedah 4 pusat. Okey. Sebabkan ini adalah separuh bulatan, jadi dia hanya memerlukan 3 pusat sahaja. Satu pusat lagi kat bawah. Terlindung, tak perlu buat. Okey. Kita mulakan dengan sini. Okey, mudah sahaja. Ambil set square kamu, kedua set square kamu. Okey. Kita tahu bulatannya di sini. Okey, kita akan melukis bulatan di sini satu lagi bulatan di sini. Jadi pusatnya ada di sini. Jadi kita lukiskan garisan bersudut 90 darjah ke arah sini. Okey. Nampak? Nampak tak 90 darjah dia? Gitu. 90 darjah dia. Okey. Yang ni pun sama juga. Pastikan dia bersudut 90 darjah. Nampak? 90 darjah. Okey. Dan di mana dia bersilang, itulah dia titik pusat O untuk kamu lukiskan suku bulatan di sebelah kanan ni. Okey, begitu. Lagi satu suku bulatan, sama juga kaedahnya. Lukiskan garisan bersudut 90 darjah di sini.
Okey. Dan dia akan bersilang di sini. Okey. Jadi berpusat pada titik tersebut. Kita lukiskan lagi suku bulatan berada sebelah kiri kita. Jika tak dapat, bagi cantik. Okey, begitu. Okey. Jadi, itu baru bulatan sebelah depan mana tadi. Okey, yang itu baru separuh bulatan sebelah depan. Kita ada separuh bulatan sebelah belakang. Jadi, kita ukur berapakah kedalaman dia. Ini bulatan sebelah depan, ini bulatan sebelah belakang. Okey, bulatan sebelah depan, ini bulatan sebelah belakang. Dalam dia ialah 2 ataupun 20 mm. Okey. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah kita unjurkan pusat dia sahaja ke sebelah sana, ke sebelah belakang. Okey, begitu juga yang ini. Kemudian kita ukur 20 mm. Okey, kita tandakan. Okey, so ini adalah pusat yang kedua untuk bulatan sebelah belakang. Okey, kita lukiskan. Tapi sebelum tu kita kena ada ni lah. Di manakah titik sebelah belakangnya pula? Okey, di situ. Yang ni. So, okey, kita unjurkan untuk bulatan sebelah belakang pula. Okey, dan yang sebelah sana pula pun sama juga. Okay. Dan kita sambungkan garisan tangent antara keduanya di sebelah sini. Oh, tak kena pula. Okay. Dan lengkaplah lukisan isometri untuk lukisan bahagian bulatan. Ada lagi tak lengkap tak? Kita belum habis lagi sebenarnya ini. Ini F, okey. G tak payah carilah sebab G ni adalah titik yang ni. Okey. H tak payah cari. Yang H berada di belakang dia. Okey. Okey, ada satu lagi. Sebenarnya soalan ni mungkin cikgu rasalah dia tertinggal. Okey, dia tertinggal sesuatu, iaitu segi empat ni. Cikgu padam balik yang semua ni. Okey, dia tertinggal kawasan segi empat ni. Okey, kawasan segi empat yang ini sebenarnya ialah kawasan yang berlubang di tengah. Jadi bila berlubang di tengah, dia akan ada garisan putus-putus di sini. Itu juga di sebelah bawah ni. Jadi itu yang kita akan buat. Kita akan tebuk lubang pada objek yang kita lukis ni. Okey. Jadi pada pandangan atas dia berada di sini lah. Di situ. Okey. Jadi sebenarnya itu bermula pada titik D. Okey, kita unjurkan bukan D, sorry, E.
unjurkan di sini akan ada E. Tadi apa? E1, E1, E2, E3, katakan E4. Dan di sini E5. Okey. Dan seterusnya kita ada titik yang ni, E, F, G. G katakan. G, ini adalah H. G kita unjurkan. Kemudian lah. Kemudian dulu. Kita buat E dahulu. So, E4 di mana? E4 berapa tinggi dia? Tinggi dia masih 2. Okey, 2. Lebar dia, dalam dia masih sama lagi, 6 di sini. Okey. Kemudian, lebar dia ialah 2. Ukur 2. Okey, dan tandakan. So, itu adalah E4. Dan E5 pula adalah garisan yang sama, cumanya lebarnya bertambah sebanyak 4 lagi. Iaitu E. Okey, dah ada dah di sini. Okey, kemudian E2 dengan E4 bersambung. Kita sambungkan, dah sambung dah pun. Kemudian kita ambil G pula. G kita unjurkan ke atas. G naik ke atas. Okey, dia berkongsi titik yang sama. G1. Okey, unjur lagi akan ada G2. Okey, G1 di sini. Okey, betul. Di sini G1, di sini G2. Okey, G1, G1, G2. Okey. Sebenarnya ukuran tinggi G1 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita ukur sebanyak 8. Okey, tandakan. Kemudian lebar E masih sama lagi, sebanyak 6. Okey. Kemudian dalam ni ialah 2. Ni dalam dia, sorry. Lebar dia adalah 2. So, ini adalah G1. Okey. Dan tambah lagi 4 untuk dapatkan G2. Ini adalah G2. Okey. G1, G2, E1, E4 dan E5 bersambung. Jadi kita sambungkan. Okey. Okey, dan kita gelapkan bahagian yang sepatut kita gelapkan. Kita lengkapkan sikit-sikit lagi yang sebelah sini, yang sebelah dalam ya. Okey, bila kita dah tepuk lubang, kita akan nampaklah garisan yang di sebelah dalam dia. Okey.
Dan tugas kita ialah untuk menghitamkan lukisan ini. Setakat mana kita boleh hitam, kita hitamkan supaya nampak. Okey, yang ni okey, bila kamu dah dapat faham lukisan ni, kamu akan dah nampak bayangan dia, kamu dah boleh padam dah sikit-sikit mana garisan yang tak perlu. Contohnya macam ni. Hakikatnya kalau kita lihat di sini perlu disambungkan, tetapi sebenarnya seperti yang cikgu tekankan sebelum ni, teknik ni tidak dapat membezakan yang terlindung, yang satah oblik, okey, dan satah yang telah di berlubang macam ni. Okey, jadi bila kita dah selesai melukiskan lukisan kita ni, kita boleh padamkan ataupun kita boleh pudarkan garisan-garisan yang tidak perlu, supaya nampak garisan objek kita. Okay. Dan jika kamu faham betul, kita akan ada satu lagi garisan di sini yang jangan lupa untuk disambungkan, iaitu E dan E2 dan C2. E2, C2. Sini E2, C2. Yang kita lupa nak sambungkan tadi. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.